Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kita punya taklimat khusus pada petang ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, so hari ni saya akan beri sedikit taklimatlah berkenaan dengan you punya uh, latihan klinikal yang akan bermula pada 30 Mei nanti. Okey. So, ni saya sharekan dulu sekejap. Okey, so kita akan lihat kursus SEM pendek, sesi 2021 dan 2022 Diploma Radiografi. Kod kursus ialah DBR 11804 Clinical Practice 1 Clinical Practice 1. Okay, so first of all kita lihat dulu apa tujuan dia. Kita tengok dulu dia punya sinopsis dia, macam mana tujuan clinical practice ni. So clinical placement ni sebenarnya adalah salah satu komponen penting dalam you punya pengajian lah. Okay, clinical placement ni untuk beri you pendedahan lah tentang bagaimana menjalankan pemeriksaan X-ray kepada pesakit dalam environment hospital yang hospital settings lah, dalam keadaan hospital setting ataupun real world experience. So clinical placement ni sebenarnya kita biasanya kita beri pada tahun yang pertama lah, pendedahan tu pada tahun yang pertama, di mana kita berikan pendedahan tu untuk menjalankan pemeriksaan asas saja seperti chest X-ray, abdomen X-ray, lower extremities lah. Okay. Kemudian you juga akan dapat lihat lah bagaimana selain you dapat buat perform X-ray examination on the real patient, sama ada case assisted, maksudnya dibantu atau dipantau oleh radiografer, ataupun mungkin juga dia akan bagi you perform X-ray examination tu independently lah. Okay. Kemudian you akan lihat juga dia punya workflow dalam X-ray department tu lah. Okay. Dan macam mana flow dia daripada mula-mula you terima request form, perform X-ray and dispatch the patient. Okay, so ada 3 learning outcomes, ada 3 course learning outcomes. Okay, so pentingnya course learning outcome ni ada 3 sebab setiap komponen dalam learning outcomes ni kita akan assess. Okay, jadi CLO1 dia ada assessment dia, CLO2 dia ada assessment dia, dan CLO3 pun ada assessment dia lah. Okay, so CLO1 tujuan dia maksudnya selepas you habis practical tu, you should be able to display the procedure ataupun be able to perform lah. Okay? In other words, to be able to perform the procedure of the chest, abdomen, and basic upper and lower extremities using simulation on a real patient. So this one kita tallykan dengan PLO2. Nanti you tanya apa pula PLO2 ni kan. So PLO ni adalah Program Learning Outcomes. Okay, dia ada 2 peringkat. Satu di peringkat program Learning Outcomes dia. Learning Outcomes ni maksudnya apa yang kita nak you dapat selepas habis practical tu. Kalau selepas habis practical kita tengok CLO, Course Learning Outcome. PLO ni adalah keseluruhan selepas you graduate nanti. Jadi ini salah satu komponen dia lah dan kita tallykan dengan PLO2. Nanti kita lihat apa PLO2 ni, apa PLO4 dan PLO5.
Di keseluruhannya kita ada 9 PLO, tapi yang berkaitan dengan kos ni hanyalah 3 saja, PLO 2, PLO 4 dan PLO 5 So PLO 2, kalau yang satu tu to be able to perform the procedure. CLO 2 pula practice patient management. So ni akan melibatkan communication skills dan sebagainya lah. Kemudian CLO 3 lebih berfokus kepada efektif, iaitu teamwork. Okay, dilihat kepada teamwork. So meaning that at the end of the clinical practice, you should be able to demonstrate a good teamwork lah, okay, with the other colleagues within the organisation or the hospital where you are being placed during the clinical. So these are the PLO which have been mentioned previously. PLO 2 is actually to be able to perform, so that's why dia tally dengan CLO 1 tadi kan, dia display ataupun perform radiographic procedure and competently. PLO 4 assess, kalau kita tengok CLO 2 tadi lebih kepada patient management, so dia fokus kepada to improve your communication skill. Jadi kita akan assess dia punya communication skill, whether it will be whether in written or verbal lah. Kemudian PLO 5 teamwork. Kalau kita tengok CLO 3 tadi, dia adalah untuk lihat you skill dalam teamwork lah. Okay. Alright, so this is the assessment method and types. So kalau tengok CLO 1, kita ada OSCE. Okay, bukan OSPI. Kalau OSPI bermaksud dia dilaksanakan di dalam lab di hospital, di campus. P tu. P tu maksudnya practical. Kalau C ni clinical. Maksudnya pemeriksaan ataupun peperiksaan tu kita assess di clinical placement. Okay, jadi nama dia OSCE. Jadi you kena buat satu assessment, sama ada you nak buat perform chest x-ray ataupun abdomen x-ray lah. Nanti saya akan tunjukkan borang-borang dia lah. Jadi assessment ni sebab kita nak access CLO 1 tadi, iaitu PLO 2, to be able to perform the radiographic examinations. So kita nak assess you based on the evaluation form. Siapa yang akan assess? So bukan saya, tapi local preceptor ataupun LP di hospital masing-masing. Okay, di hospital masing-masing. Bermakna you kena nilai ataupun tanya you punya local preceptor lah, kena minta dia untuk buat assessment dan isi borang tu. Jadi satu assessment tu dia punya carry marks dia adalah 50%. Okay, 50%. Kemudian yang kedua, kita nak tengok you dari segi communication. Okay, remember communication, patient management dia. So communications dia ada juga rubrik penilaian dia, dan ini pun akan diisikan oleh local preceptor. Dan dia punya carry marks ialah 25%. Dan CLO 3 pula dia kepada teamwork. Okay, teamwork. Jadi teamwork dia pun dah ada borang penilaian teamwork yang perlu dibuat setiap minggu. Setiap minggu So ada 4 minggu, maksudnya ada 4 borang lah. You kena isi individually. So dia punya total marks ialah 25%. Jadi keseluruhan jumlah dia adalah 100% lah, yang akan menentukan grade you nanti untuk kursus clinical practice 1 ni. Okay. So ni adalah borang-borang klinikal. So ada 2 jenis borang ataupun dokumen yang kena ambil tahu lah, yang kena cakna lah, ambil dua benda ni. Satu borang klinikal, satu lagi adalah rubrik penilaian. Okay. So borang klinikal ni maksudnya borang-borang yang macam bersifat pengurusan rekod macam itulah. So borang rekod kehadiran klinikal, yang ni perlu diisi oleh pelajar lah. Kalau tengok saya namakan dia pelajar. Kemudian borang kumpul kes, yang ni optional sama ada you nak isi borang ni dalam borang ni, isi maklumat tu dalam borang ni, kemudian pindah dia dalam buku log, ataupun you boleh straight away tulis dalam buku log lah. So depends lah. So sebabnya kita buat 2 langkah ni supaya lebih kemas. Nanti kalau you nak terus catik dalam buku log, takut nanti tak kemas, nak cepat-cepat kan.
Jadi lepas you buat examination tu nak record mungkin nak cepat-cepat nanti tak kemas you punya buku log, sebab buku log ni you have to keep this buku log for 3 years sampai you habis graduate nanti ya. Kemudian ada borang satu lagi kita panggil borang ADE. So borang ni you kena bawa lah. So ada sebahagian part tu diisi oleh pelajar, sebahagian lagi tu perlu diisi oleh local preceptor, orang yang menyelia you di sana lah. Okay. Dan jangan lupa bawa surat kelulusan semasa lapor diri. So masing-masing yang sudah dapat surat kelulusan, so bawa surat kelulusan tu masa lapor diri nanti di hospital masing-masing lah. Okay. Dan jangan lupa bawa buku log bersama-sama. Yang kedua, macam saya mention tadi, jenis yang kedua adalah dokumen yang kedua adalah rubrik penilaian. So rubrik ni yang menentukan you punya carry mark tu. Okay. Yang 50%, 25% dengan 25% tadi So according to the PLO tadi. Yang penting saya mention PLO tu sebab PLO ni dia ada assessment method dia sendiri So PLO 2 tadi sebab kita nak tengok you be able to perform the radiographic examinations. So kita gunakan borang ni, borang penilaian makmal ni. Okay, yang ni pun akan diisi oleh local preceptor lah. So dia akan beri markah kepada you lah. Bukan saya yang beri markah. Kemudian PLO 4 sama juga local preceptor yang akan isi. So ni to assess you punya kemahiran komunikasi. Dan PLO 5 iaitu teamwork which you have to fill up for every week. Okay, setiap minggu. So ada 4 minggu bermakna 4 borang. Okay, jadi borang-borang ni semua you boleh download dekat link yang saya beri ni lah. Okay, nanti saya share juga slide ni pada you. Dan you boleh pergi kepada drive ni dan nanti you download. Dan saya juga akan buka dekat Clip lah. Okay, so Clip tak buka lagi, nanti dah start semester nanti baru dia buka. So nanti saya akan upload segala borang ke dalam Clip tu juga. Okay. Okay, so itu saja untuk yang kursus ni lah. Ada soalan? Ada soalan tak? Okay tak? Okay tak semua? Buku log semua dah dapat ke? Buku log dah dapat Okay. Lepas tu apa lagi? Glove pula. Mask semua dah dapat lah. Shield. Kita ambil dah Okay, kalau dah ambil, bagus. So kita tengok borang-borang dia sekejap Okay, yang pertama adalah borang ADE. Ini adalah borang ADE. So bila you pergi dekat hospital tu nanti pada hari yang pertama tu, bawa borang ni, borang pengesahan pelajar, dia ada ADE. A tu sebab dia ikut nama ni lah, lampiran A. So yang ni perlu diisi, yang detail ni you isi lah. Kemudian you isi tanda tangan semua. Kemudian you kena ambil tanda tangan LP kat situ lah. You kena minta beri pada LP untuk dia tanda tangan dan chopkan lah. Okay. Dan sebagainya lah untuk detail dia. Kemudian ada juga lampiran D. Lampiran D ni you kena isi lah. Borang soal selidik yang ni nanti bila you dah habis tamat latihan industri tu, lepas minggu yang keempat tu bolehlah you ni isikan nama semua jantina, detail semua, nama organisasi, kemudian jawablah soalan-soalan ni. Kemudian ada komitmen bahagian-bahagian ni. Okay, ni lampiran D dan ada bahagian-bahagian dia pula. Okay, sampailah ke bahagian F. Kemudian yang terakhir lampiran E, yang ni pengesahan. Pengesahan tamat. Tadi soal selidik tamat, yang ni borang pengesahan. So yang ni minta LP lah. Okay, yang ni you isilah nama pelajar, kursus, nombor matrik. Ni semua. Kemudian yang ni you kena minta LP untuk buat pengesahan lah. Okay. So clear ada A, D, E. Ada 3 borang. Saya share sekejap Share kat sini lah.
Okey, mana borang dia? Okey. Saya tunjuk balik, boleh nampak kan? Nampak tak? Okey, saya buka chat kat tepi ni. Nampak? Nampak dah Boleh Okey. Saya tak chat kat sini lah. Kalau you tanya malu nak cakap, you boleh tak kat sini So kalau you nak tanya, boleh je. Okey. So ni buat lampiran A. Okey, tengok kat atas ni tulis borang ADE. So borang A, kalau tengok this is borang A, borang pengesahan lapor diri pelajar. So yang ni you kena isi lah you punya nama semua, sahkan, tanda tangan pelajar, tarikh. Kemudian yang ni you kena minta tanda tangan penyeleng industri. So local preceptor lah. Okay. So lepas you isi yang ni, hari pertama ni sebab dia masa you lapor diri, you dah minta LP tu tanda tangan. Okay. Tarikh lapor diri, nanti sekejap saya terangkan borang dulu, kita pergi satu-satu. Kemudian yang ni, borang ni, okay, ni yang bahagian kedua adalah D, bahagian lampiran D. Sebab tu nama dia ADE. Dia ada lampuran ADE. Lampuran D ni adalah borang soal selidik. Jadi soal selidik ni pun dia kena isi jugalah. Isi macam biasa. So sampailah ke bahagian F. Sampai ke bahagian F, maklumat tambahan semasa latihan industri. Okey, kemudian lampiran E, yang ni bila you dah selesai tamat ataupun selesai latihan industri. So ini perlu lagi sekali tanda tangan local preceptor tadi. Orang yang menjaga you lah, yang menyelia you masa di hospital tu. Satu pada hari lapor diri, kemudian masa selepas tamat minggu yang keempat tu lah, hari terakhir tu. Kalau di Terengganu hari Khamis lah. Kalau yang tu hari Jumaat lah. Jadi kena tanda tangan dekat sini. Okay, ni borang ADE Okay, kemudian seterusnya yang ni borang klinikal belum rubrik So satu lagi borang kumpul kes. So yang ni borang kumpul kes, dia macam buku log lah. So tarikh, nombor pesakit, kawasan, indikasi, kemudian jurusesei yang mengesahkan yang kes tu you buat lah. Okay. So sama ada you buat dulu dalam ni, kemudian you copy ke dalam buku log, ataupun you nak terus straight away copy dalam buku log Tapi better kalau buat dalam ni pun lagi senang nanti jurusesei yang nak semak tu. Kemudian yang seterusnya, borang rekod kehadiran. Okay, so yang ni satu borang pakai untuk satu hospital. Okay. So maksudnya kalau contoh dekat HUSM ada berapa orang? 4 orang, jadi 4 nama dekat sini lah. Okay. Jadi kena tanda setiap minggu. Okay. Maksudnya ada 4 helaian lah. Okay, ada 4 helaian. Nanti saya bagi soft copy dan you edit semulalah kat atas ni. Diploma Radiografi Clinical Practice 1 DBR 11804 dan tempat latihan kat mana. HRPZ ke, HUSM ke, di mana je, letakkan dekat sini lah. Dan terus minggu pertama, tarikh, dan ni you punya macam punch card lah. Punch card, kalau dia suruh buat punch card, you punch card juga. Tapi borang ni still you kena isi. Borang ni still you kena isi. Dan bila hujung hari terakhir ataupun hujung minggu, hujung setiap minggu tu, minta tanda tangan local preceptor. Okay, untuk sahkan kehadiran. Okay, untuk sahkan kehadiran. Setiap minggu maksudnya akan ada 4 helaian. Untuk minggu sampai minggu 1 sampai ke minggu keempat. Okay, ini untuk borang. Okay, borang klinikal. Kemudian rubriks. So rubrik ni adalah rubrik yang nak tengok PLO 4. PLO 4 tadi CLO 2. CLO 2 nak tengok kemahiran berkomunikasi. So kemahiran berkomunikasi yang ni dia satu je lah borang dia. Okay, sekali je, dan minta local preceptor lah untuk tanda sama ada you buat ke tak buat. Okay, maksudnya nanti markah dia 25%. So saya akan kira lah kalau 17 semua ditanda 17-17 bermakna dapat 25% lah saya. So kena make sure you kena adalah benda-benda ni masa you lakukan pemeriksaan, sebelum, semasa dan selepas tu. Okay. Kemudian yang satu lagi borang, yang ni teamwork. Okay, teamwork ni setiap seorang pelajar kena isi borang ni. Okay. Setiap seorang pelajar kena isi borang ni. Maksudnya dia ada 4 borang
4 minggu. Jadi setiap orang akan ada 4 helaian. Okey. Setiap orang akan ada 4 helaian, maksudnya untuk 4 minggu. Jadi kena isi nama masing-masing dan beri kepada local preceptor untuk beri markah lah. So dia nak bagi you berapa, 5 ke 4 ke, so dia akan tulis kat sini lah. So dia akan kira, okey. Kemudian satu lagi borang, 3 borang Yang ni borang yang CLO 1 iaitu PLO 2. Okey, yang ni pun local preceptor akan buat assessment. So projection dia sama ada chest x-ray ataupun abdomen x-ray. Okey. Chest x-ray atau abdomen x-ray. So dia akan bagi markah lah dekat sini. So nanti saya akan ambil total lah. So yang ni berapa markah? 50%. Okey, 50%. Okey, so you kena fulfill lah yang ni. Macam you buat OSPI je lah. Sama je macam OSPI. Cuma dalam konteks hospital je lah. Okay. So itu adalah borang-borang yang you kena isikan. Ada 6 borang. Borang clinical 3, borang rubric assessment 3. Okay. So ada soalan tak untuk yang borang-borang ni? Semua okay? Borang-borang ni semua okay Semua okay tak? Borang kehadiran klinikal tu kena buat sendiri. Kena buat sendiri. Yang ni untuk yang Uniza punya. Dan dia kalau tengok hospital tu, kalau hospital tu dia pun you kena buat punch card, maksudnya dia akan bagi you punch card. Lepas tu you kena buat, you kena punch hari-hari. Yang tu pun you kena buat lah. Okay. Yang tu yang hospital punya. Tapi yang Uniza untuk record pun you kena isi borang kehadiran klinikal tu lah. Kalau ada dua-dua, kena buat lah. Kalau dia kata tak perlu punch card, je isi borang saja, buat satu je lah. Okay. So bergantung pada hospital yang kamu pergi itulah. Okay. Okay, ada lagi soalan yang untuk borang-borang ni sebelum kita pergi hal lain pula. So ada 6 borang ingat borang klinikal dengan borang penilaian. So yang tu nanti saya akan share dia punya slides dan link borang-borang tu lah. Okay. Senang je yang clinical practice 1 ni dia tak ada banyak complicated sangat. Chest x-ray dengan abdomen, apa dengan lower extremity sajalah. Basic punya ni. Just nak bagi you exposure lah. Macam mana you punya working environment later lah. Okay, so kalau tak ada apa-apa yang tu okay, clear lah yang tu. Kemudian yang ni tanya di siapa ni tanya? Farhan tanya. Bila lapor diri? Lapor diri ikut tarikh yang bermula semester lah. So kalau ikutkan tarikh lapor diri masing-masing sepatutnya pada 30 hari bulan Mei ini. Tapi ada juga 3 hospital ke yang dia menangguh kan. So dia menangguh kena selepas PKP kan. Jadi tak ada masalah saya rasa sebabnya you punya SEM pendek ni ada 9 minggu. Tapi you pergi praktikal 4 minggu sahaja. Jadi kalau yang ada start awal dia akan habis awal lah. Kalau ada yang start minggu kedua ke minggu ketiga baru start, masih sempat lagi dalam untuk habiskan dalam SEM pendek tu. Sebab dia ada 9 minggu. So kalau you start minggu yang ketiga, so you akan habis minggu yang ketujuh atau minggu ke-8. So masih belum habis SEM lagi. So tak ada masalah yang tu. Cuma dia akan beza tarikh lapor diri lah bergantung kepada hospital tu. Ada yang kena kuarantin dulu kan, ada yang kena buat swab test dan sebagainya lah. Saya rasa tak ada masalah sebab kita hanya praktikal 4 minggu sahaja. Sedangkan SEM tu ada 9 minggu, jadi you ada extra time lah. Kecuali kalau ada hospital tu menolak dan sebagainya ataupun dia tangguh sampai ke minggu yang ke-6 ke, jadi
ada 3 minggu kan, tak cukup untuk praktikal, mungkin 1 minggu tu kita buat replacement lah. So mungkin kita tukar dia dari instead of you pergi buat apa ni, habiskan clinical jam tu, kita akan convert, mungkin you kena buat assignment ke dan sebagainya untuk cover 1 week yang tidak lengkap tu. Okay. So far semua dah dapat tempat kan? Ada yang tak dapat tempat ke? Semua dapat tempat ke? Semua dah dapat tempat kan? Ada yang duduk di hostel, ada yang duduk di rumah kan? So masing-masing dah buat swab test ke? Ada yang semua kena buat swab test kan? Ke ada yang tak perlu buat? Semua buat kan? Okey, dah buat. So semua dah buat kan swab test? Pagi tadi lepas exam kan? Hari tu Cik Rozman dah beri taklimat kan kena pakai macam mana, apa, tertibnya pergi hospital macam mana, apa pakaian yang sesuai, kena punctual, lepas tu jaga diri bila pergi praktikal tu, kena apa ni, ikut SOP yang betul lah. Okay, bila pergi hospital tu kena ikut peraturan di sana lah. Okay. Macam mana nak bawa diri, kena bawa diri di tempat orang, kita pergi adab, kita pergi belajar di tempat orang kan. Sebab nanti bila you pergi praktikal ni tak sama macam you belajar kat dalam kelas kan. You akan jumpa dengan pelbagai lagi manusia yang pelik-pelik. You akan jumpa pasien yang bermacam-macam perangai. You akan jumpa dengan staff yang bermacam-macam perangai. So dari situ you akan belajarlah macam mana nak berkomunikasi, macam mana nak improve you punya confidence, macam mana you nak apa ni, improve you punya skills untuk perform, dan you akan belajar selain tu, janganlah sebabkan apa ni, dia punya examination tu untuk SEM ni chest X-ray, abdomen, upper dengan lower. Kalau ada kesempatan untuk belajar juga buat examination lain, pergilah, jangan sempitkan terus buat chest X-ray dengan abdomen aja dengan upper lower. Cuba cari apa ni, experience lah. Okay. So because sekarang ni susah nak dapat tempat dah di hospital, so take the opportunity lah. You going to learn a lot lah. So you akan lihat bagaimana ada benda yang you belajar teori tu tak sama dengan bila you buat praktikal kan. Dia takkan sama, ada benda yang tak sama lah. Macam teori tu, theoretically macam tu, tapi bila you nak apply dalam clinical, it will be some modifications, ada flexibility lah kat situ. So take the opportunity, bukan sekadar nak belajar buat examination, but actually you are going to learn a lot lah. You need to learn about the management, the workflow, when you receive the patient, what you should do, and then reading the request form, kan macam mana nak baca request form, dan macam mana nak tengok patient identification, dan kalau you silap buat, macam mana you nak betulkan. Bila you nak buat teamwork tu kan, teamwork tu penting lah. Nanti you nak kena buat examination dengan apa, radiographer tu. So a lot of things you going to learn lah. Because the environment tu berbeza lah. Macam sekarang ni pandemik lagi lah, dia punya SOP dia pun berbeza. Dulu lain, sekarang pun dah lain lah. Bukan norma baharu di kampus je, norma baharu di mana-mana saja. Di hospital pun dia punya SOP pun berbeza. Kan? Ruangan menunggu dia pun dia akan ada tempat yang kita boleh masuk, ada yang tak boleh masuk. Then maybe some cases you need to wear full PPE.
So so you're going to learn lah. So it's a new things. So enjoy the experience lah. Okay. So anything with regards to the clinical issues, you have to refer to the penyelaras klinikal Cik Rosman. But with regards to the courses, contoh macam mana contoh borang-borang dia, yang berkaitan penilaian dan sebagainya, you boleh tanya saya. Okay, yang berdasarkan surat kelulusan, yang lapor diri itu semua, itu di bawah penyelaras klinikal lah. Okay, saya penyelaras kursus untuk clinical practice ni. Okay. Ada soalan tak untuk yang kursus ni? Semua faham kan? Rasa tak ada masalah kot. Yang percentage dia pun saya rasa so far tak ada lagi lah yang gagal untuk kursus ni saya rasa. Kecuali you tak hadir clinical practice, lepas tu you tak make a good report dengan local preceptor kan. So satu lagi itulah, bila you pergi ke tempat orang tu, because dia yang akan assess you tau, local preceptor. So make a good report lah dengan dia. Always communicate dengan local preceptor, make friends with the colleagues, with the staff there. Bukan nanti mungkin you akan jumpa juga student lain daripada universiti lain, college lain yang praktikal kat tempat yang sama di hospital tu. Bukan UNIZA je, mungkin ada UiTM, mungkin ada UniKL ke. So ada pelbagai ni lah. Okay. So dari segi penempatan semua okey lah. Semua duduk rumah sewa ke, ada yang dekat dengan rumah je kan. Ada yang dekat CSZ tu okey lah, dekat-dekat dengan rumah je kan. Okey ke semua? Ada limit tak berapa kali nak kena buat X-ray tu? So buat sampai berjaya lah. So sebab itu local preceptor yang apa ni, yang assess you. So you deal dengan assessor tu lah. So biasanya chest X-ray saya tak rasa you nak kena buat sampai berapa kali kan. Chest X-ray is the very basic examination, dengan abdomen lagi lah. Patient baring je, collimation je kan. Dengan exposure factor lagi lah sekarang dengan CR ni. Sampai nak rasa tak perlu kot beberapa kali nak buat chest X-ray abdomen. Satu je examination dia, one projection saja. Masalah rasa chest X-ray, abdomen X-ray, pejam mata boleh buat tu. Kalau upper lower extremity tu mungkinlah you nak buat oblique sikit ke, you nak buat yang modification teknik mungkinlah susah sikit. Tapi chest abdomen straightforward, saya rasa tak masalah. Okey kan semua untuk clinical practice satu ni? Okey. So yang lain-lain ni sunyi sepi je. Dengar ke tak dengar? Ke baru tengah-tengah baru habis exam, tengah release stress? Okey So semua faham Ingat ada borang-borang tu, nanti saya share slide tu. So nanti download lah borang-borang tu. Jangan kata tak ada lagi borang. Ada yang tanya tak dapat lagi borang lah, borang dapat kat mana lah. Borang tu je, ada 6 tu je. Borang klinikal 3, borang penilaian 3. Yang lain tu surat kelulusan, buku log tu basic lah. Marker ada tak? Bawa marker, semua orang ada marker kan. Marker, lab coat tu semua kan pakai lah. Jangan pakai jeans dah lah pergi. OSL ada? OSL ada lah? Belum ada? Film batch tu lah OSL, belum. So mungkin sebab first year kan, so sebab dia kena register dia punya nombor tu. Dia kena register dekat agensi Nuclear Malaysia. Lepas tu dah dapat registration number tu baru dia boleh provide lah you punya OSL tu. Biasanya
Nanti Cik Rosman dengan pegawai sains yang uruskan itu. Firstly dia lambat sikit dia proses sebab kita kena minta buat registration dulu kan. Bila dah dapat tu nanti every month kena tukar lah sebab kita akan hantar dia punya OSL tu ke ANM tu untuk measure apa ni dose. So itu basic lah, kelengkapan pakaian, nak pergi clinical practice, your first experience is going to be the new experience lah untuk you. Ada yang terkejut dan nanti ada yang culture shock ke, nanti you pandai-pandailah beradaptasi dengan department. Dapat yang best lah, dapat yang tak best pun telan saja. Yang penting habiskan latihan clinical tu cukupkan 4 minggu tu baru boleh complete so that you can masuk ke semester yang seterusnya. OSL tu nanti follow up dengan Cik Rosman. Biasanya pegawai sains Cik Adibah yang uruskan itu. So lab coat dah ada, marker dah ada, OSL dah ada, sentiasa pakai kasut, tak digunakan jeans, sentiasa pakai apa nama metric card tu metric card dengan lanyard tu pakai, bag shoes sentiasa pakai. Because bila you pergi practical ni satu lagi kena remember lah, you bukan saja bawa diri you, you also bring nama Uniza ke sana. Nanti bila ada apa-apa isu nanti dia takkan sebut student mana, dia akan tanya daripada universiti mana, nama tu lah. So jaga apa nama baik lah, so that people boleh ambil lagi, terima lagi student kita lah. Nanti kalau kita tak jaga nama, nanti next time student tak dapat pergi praktikal lah kat tempat tu. Matrik kan tak dapat lagi tu, saya pun tak faham kenapa kat matrik tak dapat lagi. Supposedly dah dapat dah ni, semester berapa dah ni, patutnya dah dapat. I don't, siapa pun tak ada tahu apa masalah dia tak dapat lagi. Nanti saya cuba tanya lagi dekat bahagian akademik ni, apa kenapa tak dapat lagi kat matrik ni kan, patutnya dah dapat dah ni. Dia punya lab coat ada logo Uniza kan, ada punya apa lab coat ada logo Uniza kan. Okey lah tu, kalau tak ada matrik lagi tak apalah, logo di lab coat tu, overall tu ada kat overall tu okey lah. Okay, so saya tengok dekat list ni yang KPP bagi ni, ada yang balik ada 20 orang yang stay dekat asrama ada 8 orang. So tadi yang saya dimaklumkan tadi, Cik Rosman bagi tahu ada 3 Susmek, ratio SM dengan Sharpiz yang ditangguhkan kan selepas 7 bulan 6. So nanti yang batch ni mungkin lambat sikit lah habis, tapi within the semester jugalah, tak masalah. So harapnya PKP tak disambung lagi lah, dan yang penting COVID dah berkurang lah. Okay. So kita doa semoga dipermudahkan je lah. Okay, so saya rasa semua okay dah dah faham, dah clear. So anything else boleh tanya saja, tak ada masalah. So saya nak ucapkan selamat menjalani latihan klinikal lah pada tak lama dah ni. Kalau yang start 30 tu dalam 10 hari lagi lah habis kuarantin, boleh pergi praktikal. Okay, so terima kasih semua. So kita tutup lah kita punya taklimat kita pada petang ni dengan tasbih kafarah sunnah.
Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Selamat Raya. Ya.